Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Itu hari kita cerita pasal apa? Sakit mental. Ingat ke? Ingat ke dah lupa? Rasa tak ada ustaz kat planet ni cerita sakit mental. Pasal was-was, pasal anxiety, kerisauan. Siapa datang beberapa minggu lepas tu adalah tu penyakit sakit jiwa. Kalau tak ingat tu kena cek juga balik, takut sakit lain pula. Ingat kot. Mungkin ada yang tak datang lah. Wallahualam. Hari ini kita nak masuk kitab mengenal jin, sihir dan pengubatannya. Bukan belajar jin, nak kenal jin, nak kawan dengan dia pergi pasar, tapi mengenali musuh agar kita boleh faham, kita boleh tahu apa berlaku, apa patut kita buat. Nah, betul kalau tuan-tuan perempuan tengok orang main bola, dia bukan tengok dia main, dia tengok orang main. Bila pasukan lain lawan, dia akan tengok, dia belajar. Pasal itu dia anggap musuh bagi dia, untuk dia bertemu dengan musuh tu. Betul. Kalau tengok dia main sendiri, dia tak belajar apa. Sama juga dalam peperangan. Study musuh, kekuatan dia, aset dia, teknik dia, untuk kita lindung diri, bukan lain. Nah, pertama sekali kita tengok definisi jin setelah secara bahasanya ataupun istilah. Istilah ni makna agama, bahasa makna perkataan biasalah. Apa perkataan jin tu? Kata al-jinnu secara bahasa adalah nama jenis kelompok. Kata tunggalnya jinni, diambil dari kata al-ijtinan, artinya menutup diri dan bersembunyi. Mereka dinamakan demikian kerana menutup diri dan tersembunyi dari pandangan mata manusia hingga tak dapat dilihat. Bentuk jamak dia adalah jinan, sedangkan mereka adalah kelompok-kelompok jin. Maksudnya mereka tak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada definisi tentang mereka. Dengan demikian diketahui bahawa tidak ada penentangan antara perkataan ini dan sejumlah hadis yang menyebutkan bahawa mereka dapat menyamar dalam berupa manusia, ular, anjing dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kat sini perkataan jin ni, jin ni jan ke apa ke, sebenarnya dalam bahasa Arab jin dia bertemu nun, dia hilang lah. Huruf jin kalau jumpa nun, dia bermaksud benda gaib. Janin, tak nampak. Jim dengan nun ada kat situ. Jinan, perisai, tak nampak. Jannah, syurga, tak nampak. Jin, tak nampak, macam tu. Dia nak ngaji, kena ngaji betul-betul lah. Mana datang perkataan jin tu. Jin, jim dengan nun, kalau dalam bahasa Arab bertembung, dia akan bawa perkataan tersembunyi. Tengoklah bahasa Arab, apa perkataannya ada jin dengan nun tu, dia akan jadi benda tu tak nampak. Tak nampak. Dan tak nampak di sini membawa maksud pada bentuk asal, bukan dah menjelma. Jadi semua manusia yang kata pernah nampak makhluk halus, sebenarnya dia nampak yang dah menjelma, bukan dalam bentuk original. Yang asal, asli, tak ada siapa boleh nampak kerana Allah Ta'ala cakap tak boleh nampak, kecuali 3. Orang mabuk ketum ke, isap syabu sampai tak tidur 4 hari, ataupun dia gila, ataupun dia sendiri dirasuki syaitan.
Selain daripada situasi ni, manusia tak boleh nampak jin. Siapa nampak jin, pergi berubat cepat-cepat. Itu bukan kelebihan, itu problem. Ya ke Ustaz? Ya, imam mazhab seorang pun tak nampak jin. Imam hadis Bukhari, Muslim tak nampak jin. Ulama-ulama kita dulu tak nampak jin. Alih-alih hang nampak jin, hang ada problem. Sahabat Nabi ratusan tak nampak jin. Nabi-nabi ada yang boleh nampak atau mukjizat. Lain daripada manusia biasa tak boleh. Imam Syafi'i kata apa? Siapa yang mengaku tak nampak jin, kami batalkan penyaksiannya. Yang ini dimasukkan dalam bentuk asli. Imam Syafi'i cakap ini orang bohong, dia tak boleh jadi saksi. Imam Syafi'i cakap, siapa cakap nampak jin? Okey, dah clear. Maknanya dalam bentuk asal tak ada satu makhluk pun, tak ada satu manusia boleh nampak. Habis yang nampak tu, yang atas pokok tu, dia dah jadi yang macam anak atas pokok tu lah. Dia dah jelma. Dia jadi botol susu ke, dia jadi tayar kereta ke, dia boleh dah nampak. Jadi jin ni nak nampakkan diri dia, dia kena menjelma. Menjelmalah jadi apa saja selain daripada baginda Nabi SAW. Manusia boleh, binatang boleh, ular standard, kucing ke, apa ke, pokok pisang ke, pokok rambutan ke, tak kisah kau nak jadi apa pun, baru manusia boleh nampak. Dan benda ni kecuali dia boleh jadi Nabi saja, tak boleh. Lain daripada tu dia boleh tipu-tipu lagi. Itu saja. Okey. Habis tu kenapa yang kita nampak macam-macam tu? Kita tak nampak, ada orang nampak toyol. Ada dah jelma lah tu, dia jadilah toyol, baru kita boleh nampak. Tapi asal dia bukan rupa macam tu. Macam ni tuan-tuan, kita panggil benda ni hantu. Hantu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Spesies hantu ni apa? Boleh jadi malaikat, boleh jadi jin yang matlamat dia nak takutkan orang atau ganggu orang. Mungkin malaikat jelma jadi benda yang mengerikan, kita andai itu hantu, kita pun cakap itu hantu macam tu. Boleh ke malaikat mengerikan? Boleh. Masa dia nak cabut nyawa orang kafir, dia pun jadi ngeri juga. Masa dia nak azab orang yang jahat, dia jadi ngeri juga. Masa dia soal orang dalam kubur yang jahat, dia jadi ngeri. Dia jaga neraka, dia jadi ngeri. Tapi adakah dia sebenarnya ciptaan yang mengerikan? Tak. Dia mulia, cantik malaikat. Bila kerja dia berbeza, maka dia tukar diri dia sesuai dengan kerja dia. Malaikat yang sama cabut nyawa Nabi SAW, tapi dia tak datanglah rupa macam menakutkan. Pasal tu Nabi. Kalau kita orang yang baik, dia datang dalam bentuk kita suka. Tapi bila esok ada orang munafik, orang syirik ke Tuhan nak mati, yang sama tu datang, rupa dia lain dah. Bukan dia ada banyak, dia itu juga. Sebab tu hantu ni apa? Boleh jadi malaikat, boleh jadi jelmaan jin. Tapi kita letak tepilah malaikat, pasal malaikat jarang nak buat perangai nakutkan orang. Kecuali pada kerja-kerja yang saya sebut tadi tu. Soal orang dalam kubur, azab orang dalam kubur, cabut nyawa orang yang kafir, jaga neraka, bawa orang pergi neraka. Tu ya, dia boleh jadi yang ngeri. Dekat dunia ni jarang. Tak ada pasal dia nak buat macam tu. Jadi letak tepi ni, hantu ni orang ke apa? Orang boleh jadi hantu. Dan ramai pun hantu tu. Dan nombor 2-nya jin. Cuma yang orang punya hantu ni, kita nampak dan kita tahulah dia macam rupa kita ni penyamun ke, perogol ke. Ramai hantu ni. Hantu ni pun yang dalam bentuk orang letak tepi dulu. Sekarang tinggal lagi satu jenis hantu. Hantu apa? Hantu di kalangan bangsa jin. Jin yang banyak menjelma jadi yang kita panggil hantu. Hantu galah, hantu apa air,
penanggal, bocong, toyol, orang minyak, langsui. Entah adalah dalam 10 nama tu, 10 nama. Hantu kopi, macam orang. Habis hantu kat 5, masuk satu baru. Itu bukan hantu sangat kan? Tak apalah, 10 lah. Dia dah jelma jadi macam tu, baru kita nampak. Dan dia jelma macam ni bila kat Malaysia je. Pasal modul dia mengaji dengan guru-guru dia. Kalau duduk di Malaysia, Singapura, Brunei, masuk Sabah Sarawak boleh pakai lagi, campur dengan Indonesia, Selatan Thailand boleh pakai. Kau jadi macam ni, macam ni, macam ni kalau nak takutkan orang, kalau nak ganggu orang. Sebab itu rupa Pontianak ni daripada zaman hantuah sampai sekarang itu je baju dia. Dia tak tukar lain. Pasal dia punya guru dia mengajar duplicate, dia jadi macam tu. Kat Melaka dengan Kedah sama juga, itu juga rupanya. Kalau jumpa 4 ekor malam tu, 4 rupa macam tu. Faham? Kalau dia jadi pocong, dia pocong yang sama juga. Jumpa 400 tahun dulu kat Malaysia, kat Johor, pagi tadi, tu juga rupa dia. Ada training macam tu. Kalau jadi toyol macam tu, tak ada toyol warna kelabu, dia nak warna hijau juga. Macam tu. Okay. Bila dia pergi negara Cina, jin tak bolehlah nak takutkan orang negara Cina ataupun negara Arab dengan jadi macam hantu di bumi Melayu. Kalau dia lompat-lompat macam hantu pocong tu dekat tengah bandaraya Arab Saudi, semua tu Arab pergi kejar dia, takut orang nak colik. Apa sel kau ni balut ni, pergi tolong. Takut orang nak colik, ikat bawa lari ke apa. Atau kalau dia tiba-tiba duduk atas pokok mengilai-ngilai, orang ingat dia sakit mental, nak panjat pokok tu tolong, kau jatuh naya. Dia tak boleh. Kalau jadi budak kecil hijau tu, mungkin dia kejar apa, budak ni main cat ke apa. Pasal bagi mereka uruf adat, kebiasaan itu bukan hantu. Jadi hantu kalau nak jadi menjelma dekat negara Cina, dia kena jadi macam mana? Dia kena jadi yang masyarakat tu takut. Dia jadilah lompat-lompat tu, tegak-tegak, lompat. Dia jadi yang boleh, tak tahulah, adalah 2-3 jenis kot. Ikut dia orang punya budaya lah. Paling special orang Arab. Orang Arab dia tak ada cerita hantu. Jadi hantu dia nak jadi satu passion je, warna hitam gelap-gelap macam bayang, tu je lah. Nak jadi perempuan pun tak, nak jadi pocong pun tak, apa pun tak. Jadi kalau kat Mesir ke kat mana ke, kalau ada orang dia cakap hantu tu macam bayang-bayang hitam, macam tu je lah, itu je lah rupa dia. Tak ada lah kek, tak ada pasal. Kena rebus yang tu Arab tu. Dia huruf Mak Saleh ada hantu tak? Aduh, macam mana rupa jin kalau nak menjelma di dalam negara Mak Saleh? Dia pun tak boleh jadi hantu pocong juga. Sian Mak Saleh cakap, "Oi, don't run, come. Tolong buka balut dia ni lari hospital ke apa ni?" Tak boleh. Dia tak boleh mengilai pakai baju buruk tu, dia ingat gelendangan yang tak cukup makan. Tak boleh. Jadi kena jadi macam mana? Yang mereka takut macam mana? Dracula pakai tie, bawa Mercedes panjang, senyum baru nampak taring. Kalau tak bubur taring, pakai kot macam nak pergi mesyuarat. Tu hantu dia. Dracula, vampire dia panggil. Kalau ada pun macam anjing, dia panggil werewolf. Betul. Macam beruk sikit, Bigfoot. Tu kan, habis kuat alien. Alien yang botak tu, tak tahulah dia punya passion lah. Sebab tu saya cakap dan dibincangkan, jin dia tak tunjuk bentuk asal. Yang kita nampak semua dia dah menjadi sesuatu. Tak kisahlah you panggil apa pun, kalau tengok dalam bentuk asal, kemungkinan kita pengsan 4 hari 4 malam. Mungkin mata dekat lutut ke apa, saya tak tahulah. Selepas Allah laknat dia, kita pun tak boleh nak baca dia punya rupa asal macam mana. Clear? Habis tu yang saya nampak tu bukan hantu, ya jin, tapi bukan bentuk asal. Dia dah jadi sesuatu. Macam tu. Baik.
Segala sesuatu yang anda jadikan media untuk melindungi dan menutup diri disebut, kecilnya tulisan ni, junnah. Macam tadi cakap lah. Dalam makna ini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dalam kitab Asy-Syaum, puasa. Di situ disebutkan wasyamul junnah, artinya puasa itu pelindung. Junnah, pelindung. Banyaklah perkataan-perkataan yang ada jin dengan nun. Janin, kita dah sebut tadi, tak nampak, dan salah satunya ialah jin juga. Dan jannah, syurga, dinamakan demikian kerana rimbunan pepohonan hingga satu dan lainnya saling menutupi. Syurga ni daripada perkataan jan juga. Jannah bermaksud pokok-pokok yang tumbuh rimbun menutup sesuatu, kita tak nampak juga. Tak nampak juga. Adapun secara makna istilah, al-jin ialah jenis roh yang berakal, memiliki keinginan, yang diberi beban taklif sama seperti manusia. Mereka tidak bersifat materi, tertutup daripada panca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Mereka makan, mereka minum, menikah dan memiliki keturunan. Amal-amal mereka kelak di akhirat juga akan dihisap. Jika ada, kat sini dalam maksud agamanya ialah ruh. Dia macam kita lah, roh yang ada akal, yang ada nafsu keinginan, yang diberi beban taklif, yang kena beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena beribadat, kena ngaji Quran, kena datang sini semayang, dia kena mengaji, dia kena pi haji, dia kena puasa, dia kena tarawih, dia kena beribadat macam kita beribadat. Nanti kita bincang apakah syariat dia sama dengan syariat Muslim. Sebenarnya sama, kerana Nabi SAW diutuskan bagi semua makhluk dan dia penutup segala Rasul. Pasal Nabi Sulaiman juga pernah menjadi pentadbir kepada golongan jin, dan Nabi Muhammad SAW juga. Jadi dia kena semayang 4 rakaat lebih kurang macam kita juga, sama. Silat-silat ada sama. So don't worry, you tak boleh elak. Sekarang kat tuan-tuan ni pun ada seko. Tak usah nak action. Nabi cakap apa? Tak lahir anak Adam melainkan didampingi oleh satu jin, Qarin, 2 Qarin, satu daripada jin dan satu daripada malaikat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau juga kak? Ya, aku juga. Aku pun ada benda ni, melainkan Allah Ta'ala dah bantu aku, dia Islamkan Qarin jinku, dan dia hanya suruh aku buat benda yang baik. Sekarang semua dalam ni ada saka. Aku tak ada saka kot, makcik aku ada kot, tak ada, semua ada. Free of charge dah ada. Takut risau memang ada. Bila dia tak adanya? Tunggu mati Tunggu mati. Mati anak Adam, dia pun habislah tugas dia. Dia gilah kacau orang lain. Sebab itu kena belajar betul-betul. Macam mana bomoh tahu semalam tuan-tuan perempuan buat apa? Macam mana bomoh tahu 2 minggu lepas puan buat apa? Kalau tak dia berkomunikasi dengan Qarin yang ada pada sisi tuan-tuan dan perempuan. Saya pernah jadi bomoh, saya tahu. Tosa temerang lah. Kalau saya ni dulu, tuan-tuan jumpa saya mungkin 20 tahun yang dulu, saya boleh teka seorang-seorang. Apa sekolah, apa bila, sakit apa, sampai Z saya boleh cerita. Mana saya tahu? Orang datang jumpa saya, duduk depan saya daripada Pahang tu, duduk depan makcik, sembang, makcik, dan itulah saya punya rumah ni ada gangguan. Dalam pada dia cerita tu, saya menung, saya dah nampak satu rumah warna hijau, rumah papan. Saya cakap, rumah makcik warna hijau ya. Depan ada 4 pasu bunga kertas. Ya. Ni saya kat KL ni. Masuklah rumah saya tu. Macam mana makcik ni dekat sini, saya dekat sini, saya boleh masuk rumah dia kat KL, dekat Pahang masa tu. Masuk, saya cerita detail dalam rumah dia. Rumah makcik ni panjang ni. Yalah, renovate kat rumah kampung ni kak. Tambah. Rumah kampung kan tambah je kerja ni.
Panjang, lepas tu macam barang ada dalam ni. Janganlah tengok lebih dia kat segan pula. Habis saya nak masuk bilik mana ni? Saya boleh buat macam tu. Kalau adik saya tercekik lah macam ni, saya tarik macam ni je. Bukan saya baca benda lain. Selawat, zikir. Adakah ni karamah? Adakah ni mukjizat? Sihir dah. Dengan saya kena belit. Apa mujarab dia? Zikir, lagi baca Quran, lagi ngaji, lagi kuat dapat. Kita pun rasa ni Allah Ta'ala bagilah ni. Ni. Ya, Allah Ta'ala bagi. Benda baik pun Tuhan bagi, benda tak baik pun Tuhan bagi. Tapi asbab pemberian itu adalah sihir. Sonok nak dengar kan? Tunggulah nanti. To be continue. Boleh cerita sikit lah. Ada pendamping di kalangan jin yang duduk dengan kita. Satu bomoh duk boleh goreng apa dia nak goreng. 10 benda dia cerita pasal kita betul. Dia akan bohong 100 benda yang akan datang. Dia takkan tahu. Tak ada satu jin boleh tahu esok jadi apa. Bukan esok pun, seminit depan akan jadi apa. Pasal dia juga akan dicabut nyawa. Ada malaikat kiri kanan dia yang catat amalan dia. Dia kena semayang, dia mukallaf, dia kena puasa. Dan kalau dia nampak malaikat, nescaya dia tak akan jadi jahat. Dan malaikat adalah satu alam lain. Kalau dia dengan malaikat boleh saing-saing sama, tak penuh dalam ni, tuan-tuan tak dan nak datang ni. Nampak malaikat dia tulis amalan dia? Nampak malaikat dia cabut nyawa? Ya ke ustaz dia tak nampak malaikat? Bacalah kisah Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman, depan Nabi Sulaiman jin buat kerja bangunan. Dalam Quran disebut tolong Nabi Sulaiman buat kerja. Nabi Sulaiman meninggal atas tongkat dia, tegak. Jin kerja lagi, tak tahu berapa lama sampai reput tongkat Nabi Sulaiman. Tak silap saya, rebah. Baru dia cakap meninggal dah. Dia tak tahu. Kita ingat dia tahu benda gaib. Dia tak tahu benda gaib. Dia je yang gaib. Kadar-kadar dia tak tahu ajal maut jodoh. Dia tak tahu. Tapi kita kena tipu dengan dia. Pasal konon dia tak nampak, semua dia tahu. Kita makan apa dia suka, dia tahulah. Makcik ni asam pedas dia suka. Kita pun cerita, makcik seminggu sekali kalau tak kena asam pedas tak boleh. Mana ustaz ni tahu ni? Saya pun bukanlah ada dengar bunyi cakap, rasa nak cakap je. Terlintas rasa nak cakap, dia jadi. Dia ada bisikan rasa nak cakap. Itu dia. Jika ada orang bertanya apa beza antara jin dan syaitan, apa nak jawab? Jawabnya, syaitan itu adalah jin-jin yang melampaui batas. Mana ini dapat disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sikh wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-Baqarah. Ayat ni juga bagus untuk ruqyah orang-orang yang sakit kena gangguan. Al-Baqarah 102. Baqarah 102. Cerita dia apa? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut ni nama malaikat. Kita pakai benda ni jadi Karut Marut. Memang dia bawa cerita Karut Marut, dia ajar sihir, tapi namanya Harut Marut. Dia malaikat. Cuma dia cakap, janganlah ikut kami, kerana kami ini datang cobaan dari Allah Ta'ala, ujian. Tapi syaitan duk belajar juga sihir, ajar kita pula buat sihir. Itulah penyakitnya.
Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Ni nak cerita apa? Kata tunggal syayatin adalah syaitan, diambil daripada kata yang bererti jauh, pada makna jin-jin yang melampau batas saja, tetapi juga digunakan untuk setiap jin dan manusia yang jahat dan suka mengganggu. Allah berfirman, syayatinal ins wal jin, syaitan-syaitan manusia dan jin. Al-An'am. Surah An-Nas pun ada, minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, daripada syaitan pembisik-pembisik yang berbisik di dada manusia, sekejap datang sekejap pergi. Minal jin, dari kalangan jin dan manusia pun ada syaitan. Nanti saya simpulkanlah syaitan ni apa, jin tu apa. Allah juga firman mengenai orang munafik. Orang pun Tuhan panggil syaitan juga dalam Quran. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata sungguhnya kami bersama kalian. Maksudnya kembali kepada teman-teman mereka daripada bangsa jin dan manusia. Ni kepada orang munafik Tuhan panggil syaitan juga. So syaitan ni apa, jin ni apa? Jin adalah spesies. Ni kena dengar betul-betul. Allah cipta banyak makhluk. Selain daripada Allah, semua makhluk. Awan, langit, pelangi, air, batu, matahari, semua makhluk. Selain daripada Allah Azza wa Jalla, semuanya makhluk. Tetapi makhluk terbahagi kepada dua jenis, yang makhluk biasa dan makhluk yang diberi taklif, mukallaf, yang mesti beribadat. Jadi banyak-banyak makhluk ni tolak binatang, tolak pokok, buah rambutan, buah tembikai, penyu, harimau, gunung. Ini pun makhluk. Dia zikir kepada Allah Ta'ala, tapi dia tak dibebani syariat. Jadi makhluk yang ni tepi dulu, bulan, bintang, matahari ni, dia satu golongan. Ada lagi satu golongan makhluk yang diberi beban syariat. Dia panggil taklif syar'i, dia panggil mukallaf. Yang ini hanya ada 3: manusia, malaikat, jin. Manusia, malaikat, jin. Ini mesti kena dengar cakap Allah Ta'ala, mesti mau ibadat. Tak boleh engkar 3 makhluk ni. Boleh pi syurga, boleh pi neraka. Cuma dalam 3 makhluk ni ada special satu makhluk. Apa dia? Malaikat. Dia tak bubuh nafsu kat malaikat tu, tak jantan, tak betina, tak makan, tak tidur, dan tak pernah engkar, tak ngantuk-ngantuk. Itu kita letak tepi dulu, satu malaikat. Tapi dia beribadat. Okey, tolak malaikat tepi. Pasal malaikat ni dia tak pernah langgar perintah Tuhan. Tepi, tinggal berapa? 2. Ini 2 sebiji sama. Sebiji sama, mukallaf, kena sembahyang Jumaat, kena pergi ambil wuduk, beranak, kahwin, mati, menikah, makan, minum, tidur, buang air besar, sama. Bernafas, sakit gigi jangan tanya. Tak tahulah jin sakit gigi kita. Adalah kot, sama. Ini 2 tinggal, jin dan manusia. Jadi makhluk dalam dunia ni yang kita duk berkelahi ni, dengan 2 ni je, jin dan manusia. Okey, ni je makhluk. Ni je makhluk. Jadi ustaz, tu segala toyol, hantu, kat limah apa semua tu nak buh tak mana? Jin. Kalau orang, ni polis, ada nurse, doktor, ustaz, apa semua buh kat orang. Buh kat jin pun ada. Penyamun, dua-dua pun ada. Jadi makhluk tinggal 2 je kita bincang. Letak tepi malaikat, jin dan manusia.
Sekarang Ustaz, setan tu kat mana? Ni. Setan bukan makhluk, tetapi adalah sifat yang duduk pada makhluk. Sebab itu kalau tuan-tuan tak clear benda ni, syaitan tak tahu apa, saya cakap jin, iblis, setan pun beza. Beza, sangat beza. Sangat beza. Jadi syaitan bukan makhluk dan bukan nama makhluk, tetapi perangai makhluk. Dia datang daripada perkataan syatona, bermakna tersangat-sangat jauh, terkeluar. Tu syaitan tu jauh daripada hidayah, terasing, keluar. Syatona jadi perkataan syaitan. Syaitan bubuh dekat manusia ataupun jin. Jadi bukan mestinya jin je yang jadi setan, orang pun jadi setan. Dan banyak orang setan. Dalam Quran pun tadi kita dah baca, Allah Ta'ala sebut orang munafik pun setan. Kul a'udzu birabbin nas pun ada. Jin manusia, syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi kita buh kat dalam kepala sekarang, syaitan ada dua, jin dan manusia. Syaitan adalah sikap, dia bukan makhluk. Tapi bila duduk kat makhluk, dia jadi makhluk lah. Tapi asalnya dia bukan makhluk, dia sifat, kata sifat. Macam mana? Degil. Degil tu makhluk ke? Degil perangai. Malas, ada macam tu. Pembazir, penipu, ni. Dan salah satu lagi syaitan macam tu. Jadi semua orang yang jahat, kita sebenarnya boleh panggil syaitan. Cuma kita tak adalah Assalamualaikum syaitan-syaitan sekalian, taklah macam tu. Tetapi dia kena tahu diri dia adalah syaitan jahat. Orang Arab dulu bukan tara ni je dia panggil setan, binatang pun dia panggil setan kalau jahat. Tu kalau kucing kita tu yang kaki bunggah barang, kencing merata, curi lauk, buka peti ais, kalau orang Arab dia panggil syaitan. Syaitan ni bukan buh kat orang dengan jin je. Orang Arab dengan binatang pun dia buh syaitan juga. Jelaslah bahawa syaitan bukan makhluk, dia adalah sikap yang duduk pada makhluk. Okey. Cuma bila kita dengar baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah suruh baca doa ni, syaitan tak kacau. Allah suruh baca macam ni, syaitan tak kacau. Syaitan yang banyak dia sebut dalam Quran dengan hadis adalah syaitan jin lah. Tu syaitan jin. Jadi sekarang saya nak tanya, kedua-dua jenis syaitan ni berperanan bawa orang masuk neraka. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, daripada pembisik yang di kalangan yang datang pergi kejap datang, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Saya hurai macam ni. Tuan-tuan, jin syaitan jin, dia yang damping dengan kita ni, dia duk suruh bisik je. Datang depan muka pun tak pernah. Kak nak hujan ni, Tok Sapi masjid lah, Ustaz gemuk tu pun sembang tak tahu apa. Baik tengok TV ni, cantik main drama ni. Drama ni dulu dah tengok dah macam tu. Sekarang pun menantu nak datang ni, goreng-goreng apa, patut kopok ke apa ke. Macam tu lah. Bisik, tak boleh lah, dia datang kan lantak pi lah 9.30, habis ceramah kan aku balik lah. Tu korin malaikat duk bisik. Syaitan duk main lagi. Ish, bukan selalu menantu bawa cucu ni cucu punya makanan tak ada lagi ni. Kan ustaz gemuk tu selalu sembang, memang habis lambat main tu. Kaki pun dah tak berapa okey ni, sakit dandan tu dengkut. Syaitan pun satu hair juga. Ni lah ubat darah tinggi baru makan lah, banyak idea dia bisik. Jadi makcik pun lembek, makcik pun tak jadi dah datang hari ni. Tu syaitan jinnya kerja. Tapi syaitan manusia pun ada. Yang jin duk mengasut suruh buat benda jahat, yang ajar jahat siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, syaitan hantu raya ke datang yang ajar orang isap rokok, main judi, berzina, curi tabung masjid ni? Yang ajar orang main judi siapa? Hantu Kak Limah datang terbang ke? Bang nak tahu main judi macam mana, saya ajar boleh? Pakai taring panjang, mata terkeluar tu ada. Sampai bila pun orang tak belajar jahat macam tu?
Dia duduk dalam hati je, pergilah macam tu. Yang ajar orang buat jahat secara praktikal ialah syaitan manusia. Yang ajar orang merompak, yang ajar orang isap dadah siapa? Toyol ke? Pontianak ke? Pocong ke? Tak. Dia duduk tepi traffic light kejap lagi gelak kat kita. Itu ialah. Yang bahaya ni dua ni, yang duduk bisik dalam hati dan yang berbentuk manusia. Ajar manusia praktikal, cara nak rasuah, cara nak tipu orang, cara tipu timbangan, tipu klaim, tipu penjemaah haji. Siapa? Tu hantu pocong tu tipu. Kita tangkap dia, pocong hang tipu orang duit orang pergi tabung haji. Dia akaun bank pun tak ada. Jadi jelas kat sini syaitan ada dua, syaitan jin dan syaitan manusia. Tapi yang banyak kita doa, kita sebut dalam Quran, nak bagi dia lari tu banyaknya syaitan jin. Okey, dah clear syaitan jin. Iblis ni apa pula ni? Iblis salah seekor jin. Dia satu je. Dia seekor jin. Iblis bukan ramai. Nanti kita jumpa perbincangan dia dengan Allah Ta'ala. Dia cakap apa? Aku engkau. Ya Allah, kau tolong lanjutkan. Kau tolong aku, bukan kami, kata Iblis. Aku. Bila aku kata ganti nama diri apa? Ramai ke satu? Satu. Bila satu dia cakap saya, aku kan. Jadi dia jelaslah seekor jin. Di kalangan banyak-banyak dia. Dan iblis ni apa? Nama. Jadi dah tahu dia namanya iblis, bangsanya apa? Jin, sifatnya syaitan. Jibril nama, bangsa malaikat, perangai soleh. Adam nama, bangsa manusia, perangai soleh. Yang itulah. Fir'aun nama, bangsa manusia, perangai syaitan. Anda kena faham benda ni. Jadi iblis ni berapa tadi? Satu. Pasal dialog dia dengan Adam punya cerita ada 8 dalam Quran. Dia tak pernah cakap kami, dia cakap saya, aku, engkau. Dia dengan Tuhan menunjukkan iblis adalah satu ekor. Dan satu ekor ni yang minta postpone nyawa dia sampai hari kiamat. Yang lain jin mati belaka. Do you all understand? Kena cakap perak sikit lah. Siapa nangis? Ada orang nangis? Tak ada Suspend kan. Kalau ajar benda macam ni, dia macam-macam benda nak trigger lah. Tak kisah bangsa apa pun, siapa yang ada dalam ni dengar elok-elok lah. Tujuan kita ni rumah Allah Ta'ala. Tuhan nak buat pasal macam-macam. Apa juga ilmu yang datang ni rumah Allah Ta'ala, ni rumah Allah Ta'ala. Malaikat duduk dengan kita, malaikat duduk doakan kita, turun ketenangan, Allah sebut nama kita di langit, insya-Allah. Baik, itulah beza tuan-tuan. Dah clear dah sikit benda tu. Jadi yang bergaduh dengan Nabi Adam ni daripada dulu, kini dan selamanya ni ialah satu ekor rupanya. Seekor. Bukan semua jin setuju dengan dia juga. Pasal jin ada yang masuk syurga. Jin. Tapi kita ada silap tuan-tuan. Silap orang tua-tua kita jugalah. Dia cakap apa? Jin ketua malaikat. Oh, tak kenal lah. Kita awal-awal dah bertepi malaikat. Malaikat tak pernah engkar. Malaikat dengar cakap Allah Ta'ala. Azan ke? Terus ke apa ni? Terus lah. Tak pernah engkar. Ciptaan pun lain. Malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Boleh pula sebut. Kau tahu tak jin apa ni, iblis ni dulu ketua malaikat atas Jibril. Amboi.
Macam Tuhan silap pula buat malaikat jadi boleh lawan dia balik. Biasa tak dengar? Biasa. Jangan mau macam tu. Tak kena. Itu bukan hadis pun, itu pandangan orang. Pasal dia cakap apa? Ayat Quran kan cakap, tak kala disuruh semua malaikat sujud, maka semuanya sujud kecuali iblis. Nampak? Jadi dia pukul sekali, dia ingat, oh kan dia suruh semua malaikat sujud, yang tak mau sujud tu iblis. Jadi iblis tu salah satu malaikat yang tak mau sujud dia. Tapi kena tengok ayat Quran, banyak ayat. Tengok surah Al-Kahfi ayat 50. Lepas tu Tuhan sambung, sesungguhnya dia dari bangsa jin. Macam tu. Al-Kahfi ayat 50. Ada detail sikit cerita. Dia tak mau sujud, semua malaikat sujud, Tuhan tambah, dia bangsa jin. Jadi clear, bukan malaikat, jin. Dan kita pun ada masalah juga, sebut sebaik-baik jin sejak jahat manusia. Amboi, jin paling baik tu Tara Tok Imam tu, kita buh macam Fir'aun tu. Mana tak dia mengamuk? Nasib baik dia tak tolak motor tuan-tuan tu, laju je jadi macam Formula 1 ke apa. Sedap-sedap mulut dia cakap sebaik-baik jin dia masuk syurga lah. Sejahat-jahat dia macam orang lah, masuk neraka lah. Ada dia masuk, ada pergi tawaf ke kat haji, ada pergi umrah. Baca, nak tahu mana, baca surah jin. Ayat 1 sampai 30 tu ada explain. Ada di kalangan kami yang soleh, ada kalangan kami yang tidak. Kalau soleh tu dia bagus, nak semayang lah. Jangan cakap jin semua jahat. Kan semua jahat. Orang pun sama lah, ada yang baik, ada yang jahat. Macam tu lah. Jadi tak kena, dua benda ni kena ubah. Sebaik-baik jin sejak jahat manusia tu bukan daripada agama. Dan iblis ketua malaikat tu lah, itu downgrade malaikat, silapkan Tuhan. Tak boleh. Allah lantik Nabi, Nabi seorang pun tak pernah lawan dia. Allah lantik malaikat, seorang pun tak pernah ingkar. Tak boleh silap-silap macam tu. Tak kena. Tak kena, tak sesuai. Okey. Jadi iblis ni yang duk berdialog dengan Adam. Seko ni kenapa dia special start? Jin lain kenapa? Jin lain masa tu kat mana? Dikabarkan dia dekat bumi. Masa tu Adam tak turun lagi. Bumi ni dah ada tuan-tuan. Allah Ta'ala cipta bumi, cipta jin dulu, malaikat dulu. Adam ni, atuk kita ni, kira kategori yang last ni. Sebab itu bila dah dicipta Adam AS, makanan dah ada, buah-buah dah ada. Kita dengan ayam tu, kita junior tau. Pokok rambutan tu dibuat dulu. Bumi dah ada ribu-ribu tahun sebelum manusia ada. Jin dah ada. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Jin, minal jin wan nas, minal jin wan nas, minal jin wan nas. Allah Ta'ala sebut jin dulu, lepas tu manusia. Pasal apa? Pasal dia cipta jin dulu. Masa dia cipta Adam, jin dah ada. Cuma jin yang dah ada ni duduk kat bumi, duduk dengan binatang apa semua. Iblis ni diriwayatkan dia dapat naik level ke syurga tu sama ngantuk kita tu pasal dia ni baik, ahli ibadat. Dia pernah selesaikan masalah pergaduhan jin di bumi ni. Dia pernah jin ni pun perangai macam kita lah, berperang lah, apalah. Sebab tu malaikat cakap ke Allah Ta'ala, aku nak ciptakan, sesungguhnya aku nak ciptakan khalifah kat bumi. Malaikat cakap, kenapa kau nak cipta satu benda yang akan rosakkan bumi? Pasal ni dulu ni, jin ni pun duk rosak bumi juga. Jadi malaikat pun pening, kenapa Tuhan nak buat lagi ni? Si iblis ni yang dikatakan berjaya selesaikan peperangan, pergaduhan di bumi ni. Dia kira bagus ha. Jadi special lah, Tuhan angkat dia masuk syurga. Level dia tinggi, sains-sains malaikat dah. Tapi dia bukan malaikat. Sebab tu dia ada dalam peristiwa dicipta Adam tu. Jin lain kat mana ustaz? Jin lain duduk tempat lain lah, kat sini lah. Habis tu, apa masalah iblis ni? Dia tak ada masalah dengan Tuhan. Elok dia duduk syurga tu. Semayang. Kalau Tuhan suruh apa buat, tak lawan, tak menguik, tak lawan pun. Tapi dia jadi bengang bila Tuhan nak cipta ciptaan yang macam ini lah, kita ni lah. Yang ini Adam.
Dia pun rasa cemburu juga. Apa kurangnya aku? Malaikat tak cemburu lah, dia tak ada nafsu. Cuma malaikat tanyalah, Tuhan kenapa buat? Allah Ta'ala cakap apa? Aku tahu apa aku buat. Tak tanya dah lepas tu. Malaikat tanya bukan nak lawan kebijaksanaan Allah, nak tahu kenapa je. Apa hikmahnya nak buat Adam ni yang bakar rosakkan bumi ni. Masa Adam tak dibuat lagi pun Tuhan dah cakap dia nak cipta Adam ni untuk buh kat bumi. Jadi kalau Adam tak makan buah itu pun, Adam akan turun ke tak? Kita dah cakap Adam turun pasal makan buah. Sebelum buah tu punya cerita, sebelum Adam ada lagi, Tuhan dah cakap aku akan cipta khalifah kat bumi. Adam pasti duduk bumi. Adam pasti duduk bumi. Itu tu Nabi Musa pernah berkelahi dengan Nabi Adam. Inilah punca kita semua duduk kat bumi ni. Nabi Adam cakap apa? Pendekkan cerita. Kau tak tahu kadar-kadar ke? Ni, sebelum aku dicipta dah cerita dah. Sebelum Nabi Adam dicipta dah cerita, dia nak letak di bumi dah. Belum cerita pokok tu lagi. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat ni. Ini tauhid sebenarnya. Cuma asbab lah. Sebab dia jatuh, dia turun, buah. Sebab orang mati, jantung. Tapi mati pasti. Sebab mati, aksiden. Macam tu lah. Sebab. Mati tu pasti. Okey. Bila Adam dicipta, Iblis ni dah tengok tawaf kau-kaunya atuk kita ni. Perhati atas bawah, tengok ni macam mana aku boleh duduk dalam kawan ni. Dia cakap makhluk ni berongga. Kita ni berongga tu. Jadi dia cakap banyak tempat aku boleh masuk, dan satu tempat yang paling cantik duduk kat hati dia. Alih-alih dah siap, kalau masa buat pun dia dah iri hati, dah siap Tuhan suruh pergi sujud pula. Ni dululah, sekarang dah tak boleh sujud pada makhluk. Sebab tu kita tak boleh sembahyang jenazah tunduk. Sembahyang jenazah tak ada rukuk. Makhluk kita tak boleh tunduk dah. Dulu. Iblis cakap buat dia apa aku dah tak suka. Bos suruh aku pergi sembah pula. Ni dah tahap tak boleh belah lah ni. Dia tak boleh. Dia melawan. Bila dia melawan, dia tak puas hati, dia minta deal dengan Tuhan. Aku akan kacau anak Adam depan belakang. Tuhan izin panjang umur sampai ke tarikh yang tertentu kiamat, Tuhan bagi. Tetapi khusus buat dia seko saja. Tapi Tuhan dia ada tentera-tentera jin dia lah yang silih berganti. Mana istana dia? Duk atas air. Nanti kita jumpa juga insya-Allah. Air kat mana? Jangan cakap kat saya belakang sana ke apa. Ada orang cakap Bermuda Triangle ke, wallahu ta'ala alam lah. Tak tahu. Tapi dia tahu istana dia atas air. Yang ni yang duduk sampai tua ni ada. Tuan-tuan janganlah rasa pelik. Tuhan boleh panjangkan umur Iblis. Nabi Isa nanti pun turun juga nak kiamat. Ini kuasa Tuhan. Malaikat pun dia tak mati-mati kan, boleh, tak ada. Kita pun sebenarnya ada roh. Yang mati jasad, roh kita ada lagi. Pindah alam sampai masuk syurga, masuk neraka, kekal. Jangan rasa tu. Pasal kita kat bumi ni terikat dengan masa lah. Tua, usang, rosak, luput dekat sini. Pasal bumi ni berputar. Tapi roh kita yang ditiup dia tetap sama. Berapa umur roh? Semua orang tak tahu. Adakah umur roh ni ikut orang? Umur 80, roh dia 80? Tak. Roh ada satu umur. Jadi bila dia dah turun, dia tak puas hati, dia boleh masuk balik syurga. Nampak? Di pi ayat Adam, kacau Hawa, kacau Adam. Pendek cerita, dengan Nabi Adam pun terpengaruh sikit, tersilap lah, kena tipu daya. Dia menipu ke apa. Tipu daya ni dia menipu, tuan-tuan. Tak boleh nak salahkan Nabi Adam. Tipu tau. Kita kalau kena tipu, kita tak dosa tau. Kita tak dosa. Kita minum air ni, kawan kita cakap ni, aku beli kat Mekah ni, halal ni. Dia tak ada logo halal, tapi dia tulisan Jawi. Kita pun percayalah dia bawa balik umrah.
Sekali todi dia pergi. Tulis Arab juga. Adakah kita dosa? Kita tak dosa, kita kena tipu. Macam tu lah. Nabi Adam ditipu. Macam ni tau cerita dia. Nama pokok buah khuldi tu, nama tu pun bukan Quran bagi tu, syaitan yang bagi nama. Dia reka yang nama tu. Asal nama pokok khuldi, nama tu diberi oleh syaitan, Iblis. Iblis goreng, dia cakap tu buah kekal. Tak mana dia dapat pun tak tahulah. Dia cakap macam ni, kau tahu tak kenapa Tuhan tak bagi kau dekat buah tu? Pasal Tuhan nak jadikan kau macam malaikat. Dekat syurga, Nabi Adam boleh makan semua benda. Tetapi pelik, kenapa pokok ni aku tak legi? Tu syaitan dapat idea tu. Allah tak nak kau jadi malaikat. Kau tengok malaikat makan tak makan? Jadi kalau lama-lama engkau ni lama-lama jadi macam Jibril lah. Nabi Adam cakap, dia tak, pasal tu senior. Dia lahir-lahir Iblis dah ada. Iblis goreng dia lah. Orang lama senior. Aku lama dah ni duduk sini. Tahu tak rahsia dia apa? Tuhan sebenarnya tak nak bagi kau makan ni. Pasal tak nak kau jadi malaikat. Kau tengok malaikat makan ke tak makan? Tak makan. Tu lama-lama kau tak makan, lama-lama jadi malaikat lah tak makan. Sifat kau manusia, kau memang kena makan. Nampak? Malaikat kau pun tahu dia pun tak makan. Jadi Tuhan ni sebenarnya lama-lama kau berubah nanti, tambah sayap je. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Dia goreng lah. Nanti Tuhan ni sebenarnya nak lantik kau ni lama-lama jadi malaikat juga. Dia rasa dia tak nak jadi malaikat, dia nak jadi orang. Kalau nak jadi orang kena makan lah. Orang makan. Ya ke? Macam tu. Tak adalah cakap macam ni tuan-tuan. Alah tuan-tuan, cerita nak bagi tuan-tuan faham macam tu. Jadi Nabi Adam pun iyalah kot. Aku tak makan kan jadi malaikat juga. Dia pun terkena goreng, dia pun ngap juga. Ngap-ngap habis lah. Dia teknikal dia kena tipu lah. Okey, dah Iblis pun cakap cantik, ada geng. Kau kena hambat, aku pun kena hambat. Lagi 5 minit InsyaAllah. Tengok kau kena hambat, aku kena hambat, kau pun kena hambat. Sekarang dua-dua tak pasal-pasal keluar syurga. Ini kronologi sejarah. Sejarah kita dengan bangsa jin. Ni cerita dia ni. Duk balik kelepuk kat bumi ni. Tapi beza kita dengan Iblis apa? Atuk kita dengan Iblis apa beza dia? Dua-dua buat salah tuan-tuan. Dua-dua buat salah. Iblis buat salah, tak nak sujud ke Adam. Adam salah, tak dengar cakap Tuhan, pergi dengar cakap Iblis tu. Kira dua-dua ni habis kita. Iblis pun kena tendang Nabi Adam. Cuma beza kita dengan Iblis, beza atuk kita dengan Iblis, bila buat salah minta maaf. Tu je nampak. Itu je. Adam salah, Adam mengaku salah, Adam taubat. Iblis salah, Iblis tak taubat. Dia takbur dan dia jadi kafir. Terus. Dan disebabkan itulah sampai hari ini dia tak puas hati dengan kita. Tak puas hati. Dan dia dah janji dengan Allah Ta'ala akan kacau. Macam-macam mana pun aku akan kacau juga. Tapi pasal Adam pun dah terbuat silap, InsyaAllah tuan-tuan, kita akan kembali balik ke tempat lama kita. Itu janji Allah Ta'ala. Dosa kok mana pun selagi sebut La ilaha illallah, tak syirikkan Allah, kena azab, kena hukum, akhirnya akan masuk syurga juga. Tapi Iblis tak. Sebab itu dia kalau boleh sebanyak mungkin dia nak syirikkan orang. Dan dia berjaya dapat. Kerana nisbah orang masuk syurga dengan neraka lagi ramai. Tengoklah hari ni betapa orang boleh mencarut kat Tuhan, mencarut kat Nabi. Saya ambil cerita ni pasal apa tuan-tuan? Saya nak bagi tuan-tuan bayang kita punya perangai lah. Saya nak cakap kita manusia. Saya dah cerita sejarah tadi. Saya nak tanya tuan-tuan lah, besar tak salah Iblis tu? Besar lah. Pasal depan-depan Tuhan dia lawan. Dia dah masuk syurga, dia nampak kan kuasa Tuhan. Tetapi saya nak tanya tuan-tuan, jahat-jahat Iblis dia bukan kantoi tak semayang tuan-tuan.
Kalau Tuhan suruh sembah Tuhan, dia memang sembah Tuhan. Dia tak ada masalah untuk sembah Allah. Dia sampai hari ini dia sebut Allah tu Tuhanku. Ya Tuhanku. Dia tahu Allah Tuhan dia. Dia tak pernah. Kalau Tuhan suruh dia puasa, dia puasa. Tak ada satu arahan Tuhan pun dia pernah lawan. Dia sembahyang. Salah iblis tak sujud kat Adam. Salah kita apa? Tak sujud kat Tuhan. Saya tak kecilkan dosa iblis, tetapi saya tengok masyarakat dia tak pandang cerita tu, pandang diri balik. Sebenarnya sirah Nabi ni bukan nak cerita bestnya cerita ni. Best. Boh muka kau tepi iblis. Iblis tak sembah Tuhan. Iblis sembah Tuhan, dia tak sembah Adam. Kau Tuhan kau tak sembah. Kalau esok akhirat, patutlah orang yang tak sembahyang ni dibuh neraka jahanam. Pasal iblis bukan salah tak sembahyang sembah Tuhan. Sekarang dia tak sembahyang lah. Ni saya cerita dulu ni. Dulu. Anak Adam, anak cucu Adam, Adam baik. Tapi anak cucu Adam tak nak sembah Tuhan. Suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Iblis dulu sebelum turun syurga, dia okey. Dia tak nak sembah Adam je. Iblis pernah mencarut kat Tuhan tak, saya nak tanya? Tak pernah. Tak berani dia. Iblis pernah buat syirik tak? Iblis pun tak syirik. Tak ada dia sembah selain daripada Tuhan. Tak ada. Adam pun dia tak sembah, pun nak sembah benda lain. Tapi manusia, Tuhan sembah, ini sembah, itu sembah. Teruk kita ni. Nabi Adam, ambil pula Nabi Adam, turun kat dunia ni, salah dia besar tak tuan? Makan buah ya. Lain dosa Nabi Adam ada tak? Tak semayang ke, tak bayar zakat fitrah ke apa ke ada? Nabi Adam salah makan. Kita bukan mentega darah yang salah. Segala benda pun hentam dengan makan benda haram pun ada, apa pun ada. Kalau nak bandingkan dengan Nabi Adam yang makan satu buah dengan hari ni yang kita duk makan rasuah pun ada, makan apa pun ada, nak buh tak mana kita ni? Duk tepi iblis pun rasa iblis tu okey sikit pula dah. Duk tepi Nabi Adam pun macam, dia ni makan buah je, aku bukan makan buah lagi, tak apa benda aku makan dah. Bila tengok cerita sirah Nabi, tak tahu pandang apa. Konteks pemahaman tak ambil. Nak tunjuk apa? Kita ni jauh nak compare dengan peristiwa sejarah dulu ni. Takat mana jahat Tuhan dah hukum macam tu. Tapi Tuhan sayang umat Muhammad. Dosa macam mana pun, umur pendek, pahala berganda-ganda. Baca satu ayat Quran kali 10, Lailatul Qadar dapat 1000 bulan. Puasa ke puasa dapat apa dosa tengah-tengah. Sembahyang fardu dengan sembahyang fardu, Tuhan tutup dosa tengah. Sembahyang Jumaat dengan Jumaat, Tuhan apa dosa. Pergi tengok orang jenazah, sembahyang jenazah dapat ni, ikut sampai pergi kubur dapat 2 gunung Uhud, 2 kirat. Tak jadi pergi kubur, duk sembahyang saja dapat 1 gunung Uhud pahala. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat dapat dunia dan lebih lagi daripada dunia sisi ni. Tuhan bagi umat Muhammad benda ni. Sembahyang 5 waktu sama dengan Nabi Musa 50 waktu. Pasal Tuhan nak tahu, nak tolong. Ni, atuk kau dulu, atuk kau Nabi Nuh, Nabi apa, bukan kena macam ni. Kalau dosa habis dah ni. Tapi umat Muhammad punya special. Tara special tu pun masih maki Tuhan. Tara special ni masih maki Nabi. Itu pun Tuhan bagi lagi jantung tu bergerak. Kalau kita lah dah cabut bateri dia sekarang juga. Maha pemurah, Maha penyayang Allah Ta'ala. Berapa ramai orang kafir tak sembah dia, dia masih bagi nikmat, anak, rezeki, kemewahan, dia bagi. Tunggu sampai umur berapa kau nak taubat. Tunggu, tak taubat juga. Habis. Nabi Adam tak tunggu, turun kat bumi terus sujud. Kita boleh tunggu lagi, Tuhan duk layan lagi bagi can. Tunggu umur 40 lah, 40 duk minum todi lagi, tunggu 50 lah, 50 duk main perempuan lagi, tunggu 60 lah, gigi dah runtuh, kepala pun dah nak runtuh.
Nabi cakap apa hadis? Dalam hadis 40 hadis keempat, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka satu hasta tak sampai. Berapa kaki je lagi dia nak masuk neraka, tapi dia sempat taubat, dia berubah di hujung umur, dia masuk syurga. Bagi lagi je. Tapi jaga, ada orang yang beramal dengan ahli syurga, tinggal sehasta saja dia nak masuk syurga, dia akhir hayat dia berdosa, beramal dengan ahli neraka sikit je, dan dia mati masuk neraka. Jadi itulah kronologi cerita sikit. Kalau cerita ni macam nak pukul 9.30 tak habis nanti tuan. Saya ni tak berapa sihat ni. Dalam tak sihat tu macam ni jugalah. Pasal tak tahu kuman apa, tak tahu, habis satu family ni duk demam. Anak saya 3 kali keluar asrama, saya minggu lepas tombang, ni isteri saya dengan anak perempuan 2 orang tombang. Pusing, cek COVID tak ada lah. Tak tahu penyakit apa pula lah. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Jaga-jagalah tuan-tuan perempuan, benda ni ada je lah lepas ni, tak tahu apa benda lah. Jaga je lah kesihatan kita lah. InsyaAllah nanti kita akan sambung hukum mengimani keberadaan jin. Orang kalau tak percaya jin ni, nak boh dia kat mana, dan sifat-sifat jin nanti. Dia menikah, dia makan, dia minum, dia tidur ke apa ke, kita bincang nanti. Wallahu ta'ala alam. Ada nak tanya ke ni? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Nanti kalau tanyakan, dia tambah lagi gear. Di setakat itu dulu saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.